وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, perbincangan keempat, ke surat keempat, i'tibarat yang empat pada setiap perkara. Pembahasan uluhiyah pada empat i'tibarat, empat pandangan: zat, sifat, af'al, asar. Hadirin sekalian, syukur kita pertama sekali ke Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang dengan limpah kurnia dia, anugerah dia, menjadikan kita dan seluruh alam ni, apatah lagi syukur kita dijadikan kita sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dilahirkan kita pula daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam melalui mereka. Walaupun asalnya kita tak faham pun apa dia Islam, tapi sebab mereka Islam atau salah seorang daripada mereka Islam, kita dihukumkan Islam. Alhamdulillah. Syukur kita dibesarkan dalam satu suasana masyarakat Melayu Islam. Dengan itu memudahkan kita ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Dia beri pula kita kesedaran untuk menuntut ilmu, nak belajar, nak memahami agama Islam ni. Alhamdulillah. Lebih-lebih lagi syukur kita diberi kita peluang, kesempatan, keinginan nak belajar, nak memahami perkara yang paling besar dalam agama kita. Itulah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang nak mengenal Allah Subhanahu wa taala tu pula ambil faham daripada makna yang sepatutnya kita faham daripada kalimah la ilaha illallah. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, berada pula dalam majlis ilmu dan ada dalam masjid. Mari kita iktikaf sama-sama. Lepas niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Dan insyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan perbincangan kita daripada ringkasan Zadul Murid ni untuk membahaskan makna kalimah tauhid pada pembincangan keempat, insya-Allah. Kata pembincangan keempat, i'tibarat yang empat pada setiap perkara. Hadirin sekalian, perbincangan kita malam ni ada satu perbincangan yang kalau kita tak biasa belajar, tak biasa menghadap betul-betul, kita memang rasa pelik sikit lah. Maksud saya pelik tu pasal tak biasa jumpa. Tapi kalau kita perhati dengan apa kita akan sebut lagi, insya-Allah, apa yang kita nak bicara malam ni ialah sebenarnya dah memang ada dalam kehidupan kita dan tak asing pun dalam kehidupan kita. Cuma di atas pembahasan, bila kita tak belajar menghadap betul-betul ilmu akidah ni, kita rasa macam benda ni terasing. Tapi insya-Allah lagi kita bicara tengok nak rasa terasing ke lagi mudah nak faham ke. Dan dengan itu juga nanti memudahkan lagi untuk kita memperincikan apakah maksud tauhid yang kita nak kena bawa atas huraian ulama. Ambil faham daripada makna la ilaha illallah tu, insya-Allah. Alhamdulillah. Cuma sebelum masuk pada perbincangan tersebut, dasar kita nak ambil faham ni adalah nak ambil faham makna kalimah tauhid. La ilaha illallah, tiada la ilah melainkan Allah. Bahasa ringkasnya, Allah saja ilah.
Makhluk bukan ilah, Allah saja Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Allah saja yang mempunyai sifat ketuhanan, makhluk tak mempunyai sifat ketuhanan. Dengan apa telah kita bicara lepas, Allah saja yang dia tak hajat pada sesuatu. Makhluk ni atas nama makhluk, semua makhluk semestinya berhajat ke Allah Ta'ala. Itu dasar sangat kita bicara dulu yang lepas. Khasnya nak ambil yang saya sebut di ujung tu, apa dia? Nak ambil istilah. Dalam kita nak ambil faham makna la ilaha illallah ni, makna yang memang dipakai oleh ulama kita, yang saya sebut akhir tadi, tak mana Allah dia tak hajat pada suatu. Istilah isyarat Quran sebut dengan warning. Dan makhluk ni atas nama makhluk, makhluk ni selagi atas nama makhluk, dan kita ada perbincangan dulu dalam bab makhluk ni, sama ada makhluk yang tak bernyawa dipanggil jamadat, ataupun makhluk tu nama tumbuhan, ataupun makhluk tu nama haiwan, ataupun makhluk tu nama insan, ataupun apa saja selagi atas nama makhluk. Istilah lain disebut ma siwa Allah. Makhluk ni mesti berhajat ke Allah Ta'ala, fakir ke Allah Ta'ala. Isyarat Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kata Allah Ta'ala, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah, kamu ni fakir ke Allah Ta'ala. Fakir itulah yang kita nak ambil perhatian, nak faham sungguh-sungguh, nak hadam sungguh-sungguh. Dan apa yang kita nak bicara dengan perbincangan keempat ni, nak memperincikan fakir tu dari sudut mana. Itu yang ada istilahnya, ada 4 pandangan, ada 4 angles yang kita kena perhati atas apa yang telah dirumus oleh ulama. Fakirnya kita ke Allah Ta'ala ni adalah dalam 4 angles. Kalau kita faham betul-betul tuan-tuan, memang kita akan rasa sangat fakir ke Allah Ta'ala, akan rasa fakir kita ke makhluk sama sekali. Cuma kita belum sampai tahap faham yang faham sepaham-pahamnya, belum faham yang sempurna. Pasal nak dapat faham sempurna ni ada bermacam rukun syarat dia. Macam mana pun di atas ilmu, mesti sekurang-kurangnya nak faham prinsip. Khasnya atas nak fahamkan kita ni atas kata agama Islam. Antara makna Islam tu, kalau saya sebut dengan bahasa mudah, boleh serah diri ke Allah Ta'ala. Macam mana prinsip serah diri ke Allah Ta'ala? Kena faham kita ni fakir ke Allah Ta'ala. Kalau kita tak rasa kita fakir ke Allah Ta'ala, dan tak rasa Allah tak hajat sesuatu pun daripada makhluk, 2 prinsip besar ni. Pasal Allah ialah Allah, makhluk ialah makhluk, takkan bertukar hakikat Allah dan makhluk. Allah mesti atas prinsipnya dia tak hajat pada sesuatu, dan makhluk mesti prinsip makhluk ni, makhluk sentiasa berhajat ke Allah. Walaupun tengok satu sudut, makhluk ni, kita makhluk, makanan makhluk, duit makhluk, tempat tinggal makhluk, isteri makhluk, anak makhluk, langit makhluk, matahari makhluk, bulan makhluk. Tengok satu sudut, tengok secara kasarnya macam di atas, apatah lagi sebut atas perjalanan sabab musabab, cause effect yang tu kot, atas perjalanan sunnah yang Allah Ta'ala aturkan kehidupan atas muka bumi ni. Dia ada hukum adat yang menyebabkan kita ni berhajat antara satu sama lain. Kita perlu makan, tak makan susah. Minum, waktu nak makan minum kau boleh ambil peri, kena ada belanja, kena ada duit. Nak ada duit, mana ada orang bagi saja-saja. Adalah orang boleh bagi waktu tertentu, tapi bukan 24 jam orang boleh bagi. Jadi ada ikhtiar, ada usaha yang ditaklifkan ke atas kita. Jadi kita berhajat cari kerja, pendapatan, kemahiran dari sudut akademiknya ataupun dari sudut vocational, boleh pergi bahasa gitu kot. Perlu ada aktiviti yang
boleh mendatangkan sumber-sumber untuk kita meneruskan kehidupan ini. Yang ni peraturan Allah Ta'ala susun. Macam mana pun prinsip besarnya yang tu bukan matlamat. Matlamat kita la ilaha illallah, bukan matlamat kita makhluk. Kita cari makhluk tu pasal Allah yang perintahkan kita di atas peraturan dia buat. Yang tak dapat tidak makhluk, kita pun makhluk, keliling kita semua makhluk. Mana ada keliling kita yang bukan makhluk? Walau bagaimanapun matlamat kita bukan makhluk. Siapa yang hidup dia bermatlamatkan makhluk, sesat. Siapa yang hidup bermatlamatkan selain pada Allah Ta'ala, sesat. Mungkin kasar sikit lah dengar tu kan, tapi rasanya siapa nak bantah tu? Ada? Siapa nak bantah? Ada? Nak bantah nak jadi kafir boleh? Na'udzubillah. Bermatlamatkan hidup ni, bermatlamatkan selain pada Allah Ta'ala, sesat. Itu ayat dia. Sesat macam mana, sejauh mana sesat? Adakah sesat tu atas nama fasik, dosa, maksiat, lalai, ataupun sampai tahap dia boleh jadi ada kufur, ada syirik, ada jadi murtad, na'udzubillah, na'udzubillah, ada jadi munafik, ada jadi ahli mubtadi', macam-macam istilah yang ada disyarah oleh ulama kita. Apa puncanya ni? Pasal kita tak bermatlamatkan Allah Ta'ala dah tak kenal Allah Ta'ala, tak faham maksud hidup kita nak mencapai apa. Itu yang asas saya nak sebut sebelum nak masuk pada perbincangan pada malam ni mengenai 4 angles yang telah dibahas oleh ulama, supaya kita faham betul yang kita ni fakir, hajat ke Allah Ta'ala. Dan kalau kita makan nasi, contoh mudah aja, nasi pun siapa buat nasi untuk kita? Allah. Jadi sebenarnya kita bukan hajatkan nasi, kita berhajat ke Allah. Cuma kita nak kena belajar dan nak faham macam mana dengan kita makan nasi, tak jatuh hati ke nasi, jatuh hati ke Allah. Boleh faham saya semua? Boleh? Kita memang kena minum air, dah ada harga mestilah minum air. Takkan nak duduk kering doa itu je. Tak, bukan macam tu. Tapi walaupun kita ambil air, hati kita tak jatuh hati ke air, jatuh hati kita ke Allah, pasal Allah yang sediakan air untuk kita. Kita kalau gelap susah hidup kita. Ada matahari, tak jatuh hati kita ke matahari, jatuh hati kita siapa yang mencipta matahari untuk kita. Dia punya ilmu dia macam tu. Jadi nak faham prinsip apa? Kita ni makhluk, selagi atas nama makhluk, kita fakir ke Allah Ta'ala, berhajat ke Allah Ta'ala. Mutlak statement tu, dia takkan tukar lah. Isyarat Quran, antumul fuqara'u ilallah, kamu ni fakir ke Allah Ta'ala sebenarnya. Kita bukan fakir ke makhluk. Jadi makhluk ni dia kalau fakir pun di atas jalan adat, atas jalan cause and effect, atas jalan sabab, atas jalan ni sunnah Allah Ta'ala buat. Tapi kena faham realitinya, sebenarnya fakir kita bukan ke makhluk, fakir kita pada khalik makhluk. Kalau sampai kita terfaham fakir kita kepada makhluk, tak ada langsung perasaan ketuhanan, tak ada langsung akidah kita, pahaman kita, fakir kita ke Allah Ta'ala, sampai macam tak bertuhan. Itu kot bahasa kasarnya. Macam mana kata macam tak bertuhan ni? Walaupun sujud tak ada perasaan dengan Allah Ta'ala, walaupun zikir tak ada perasaan dengan Allah Ta'ala, walaupun atas nama Islam tak ada apa-apa perasaan dengan Allah Ta'ala, tak ada hubung kait antara kita dengan Allah Ta'ala, tak ada. Batin ni kosong. Itu namanya hidup dalam keadaan tak ada agama ni. Pahaman apa pahaman tak ada agama ni? Saya nak guna bahasa tu, saya dah tinggal 2-3 hari tak sebut ni. Apa dia? Komunis. Pahaman tak ada agama. Tak ada agama tu macam mana? Tak ada pahaman bertuhan. Tak langsung realize ke Allah Ta'ala. Itu pahaman komunis namanya. Cuma kita pahaman komunis taklah daftar bawah DAP ke, tak ada lah macam tu. Pakai bintang 3 ke, tak ada lah. Memang nama Islam, main masjid, main Jumaat, main fardu datang, pakai pakaian Islam, jubah, sorban, atau macam saya sekalipun katalah itu. Tapi kalau akidah kita tak faham, fakir kita ke Allah Ta'ala,
Maksudnya kita sesat lagi, kita belum faham la ilaha illallah tu. Yang ni yang kena menuntut ilmu ni. Yang ni yang kena belajar. Bila kita tak belajar, ada tak rasa macam komunis? Ada tak? Sedap soalan itu lagi. Ada tak rasa komunis? Gila apa ustaz ni ada komunis-komunis kat orang. Saya bukan nak kata kat tuan-tuan, sendiri rasalah. Pasal pahaman komunis ni perasaan, pahaman yang tak ada bertuhan. Dia kata nature dia. Atheist, Karl Marx, Lenin, adik-adik tu lah. Siapa lagi? Mao Zedong kan. Dongzong tu lain sikit kan. Syarah panjang pula lagi tu. Benda ni. Nak cerita pahaman komunis tu. Kita taklah jadi komunis masuk hutan tembak askar Melayu, tak ada lah. Tak adalah jadi macam siapa tu Syamsiah Fakih, Rashid Maidin, Chimpeng, tak adalah macam tu. Tapi dari segi cara hidup kita komunis. Pasal apa? Kita tak ada jalan nak mengenal Allah Ta'ala. Tak ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Itu yang antara pelajaran kita dah belajar lepas. Benda besar fahaman dalam la ilaha illallah ni, nak rasa Allah saja, dia tak hajat pada sesuatu. Istilahnya Allah saja qadil hajat. Kita berhajat dengan Allah Ta'ala. Berhajat kita bila dengan Allah Ta'ala? Sentiasa dalam keadaan berhajat. Dan tiada siapa sebenarnya yang boleh menunaikan apa-apa hajat pada kita melainkan Allah Ta'ala. Cuma kita ni hidup di atas perjalanan asbab, atas perjalanan cause effect, atas perjalanan sunnah yang Allah Ta'ala bagi jadi ni. Ada makan, minum, sabak macam ni. Yang ni lah yang menyebabkan kita tertipu daya dengan perhiasan hidup dunia. Yang tu kot bahasa dia, kita tertipu dengan kehidupan dunia. Kita dihiaskan oleh syaitan, dihiaskan oleh nafsu, sampai kita buta, tak nampak dan tak kenal siapa makhluk, siapa Allah Ta'ala. Sampai tak kenal lah. Walaupun disebut la ilaha illallah, tapi pahaman tak ada. Pahaman tak ada. Itu yang Islam, atas nama Islam, Islam baka dan keturunan. Kalau iman pun, iman baka dan keturunan. Iman taklidi. Kalau sebut, tanya siapa Tuhan kita, Allah, takat tu yang boleh sebut. Tapi apa hubungan batin kita dengan Allah Ta'ala? Di mana realize kita ke Allah Ta'ala? Masih pahaman komunis. Apa maksud pahaman komunis? Tak ada langsung perasaan hadir hati ke Allah Ta'ala. Ni komunis namanya. Kalau pahaman komunis betul-betul asli, memang dia nafikan Tuhan, kata dia agama ni candu masyarakat lah, apa. Kita jangan kata candu, tak ada peduli pun agama. Ada orang tak peduli pun hukum akam agama. Nak datang masjid ke tak datang masjid ke, nak rasa bersalah tak datang berjemaah, nak rasa salah tak datang majlis ilmu, mana ada perasaan. Jadi pahaman yang dia orang lontarkan, kata hidup beragama ni candu masyarakat, kita memang tak dapat candu tu pun. Wofi saya nak guna bahasa tu, tuan-tuan tak bisa dengar lah saya kata apa. Kita tak ada perasaan nak bertuhan tu. Tak ada perasaan nak rasa Allah lah jadikan aku, Allah yang susun untuk aku, Allah atur rezeki aku, Allah adakan aku, Allah beri sifat kesempurnaan dekat aku, Allah bagi daya upaya aku, Allah yang memiliki semua langit bumi ni. Tak ada siapa kongsi dengan Allah Ta'ala. Yang ni yang insya-Allah kita nak bicara dengan apa telah kita sebut dulu. Dalam bab Allah ni, dia tak hajat pada satu kita, tapi dia buat kita macam-macam hal. Antaranya peraturan sabab musabab, itu fokus dia. Dan dia jadikan kita sebenarnya fakir ke Allah Ta'ala, bukan fakir ke makhluk, tapi di atas peraturan sabab musabab. Ada makhluk yang kita perlu cari sabab. Lapar kena makan, tak ada jalan lain nak hilangkan lapar, mesti kena makan. Minum air tak jadi. Saya kalau makan pun makan tembikai tak jadi. Try tengok, lapar makan tembikai, lapar makan tembikai, agak boleh. Boleh sejam dua, lepas tu gagal cari nasi, ketol kan. Macam mana pun bila makan macam mana? Alhamdulillah, Allah bagi hilang lapar aku. Bukan makanan bagi hilang lapar aku, bukan nasi bagi hilang lapar aku. Kita memang berhajatkan nasi. Kalau tak makan nasi, mengelepar kita. Tapi nasi pun hajatkan kita. Kita tak tanam, dia tak tumbuh. Pula tu bukan kita yang menumbuhkan, Allah bagi tumbuh. Tapi kena tanam, kena jaga, kena pagar, kena tengok air, tengok baja, redahan pada matahari, oksigen, apa semua kena perhati. Tu musuh-musuh pula, rumpai-rumpai apa yang mengganggu tembusaran dia, semak samun, begitu juga apa musuh-musuh tanaman, musuh-musuh ternakan. Ni semua istilah musuh-musuh ni kena jaga. Buat sabab musabab tu, tapi hati ni la ilaha illallah, hajat kita ke Allah Ta'ala. Inilah peraturan alam.
yang Allah Ta'ala bagi jadi, buat dapat sempurna ke, tak dapat sempurna ke, sihat ke, sakit ke, hidup ke, mati ke, alim ke, jahil ke, Allah mestilah dia rujuk. Ni perjalanan kita, ni perjalanan tauhid. Belum faham macam tu, maksudnya belum faham tauhid, belum faham la ilaha illallah lagi, belum faham makna la ilaha illallah lagi, walaupun nak sebut la ilaha illallah. Dan yang itulah kalau kita perhati, tu yang kita tak ada rasa apa-apa aura sebut la ilaha illallah. Bupi dah bahasa aura ke? Ada rasa apa-apa tak sebut la ilaha illallah? Ada tak? Ya, rasa je. Tapi kalau sebut duit macam mana? Duit. Tahun baru ni pening kepala? Pening kepala? Rasa hajat mana? Rasa hajat kat Allah Ta'ala ke rasa hajat duit banyak? Jawab. Ikhlas jawab. Nak yuran hak ni pergi hantar sekolah, hak ni pakai baju baru. Murjolah dapat bantuan juga 160 contoh kan. Ni dapat 2 orang 3 orang dapat bantuan macam ni. Siapa yang sebenarnya menyusun salur galur untuk sampaikan semua keperluan tu kepada kita? Siapa? Kita duk nampak makhluk. Oh, kerajaan bagi, mujurlah kerajaan. Nampak? Lama-lama kau jadi penyokong kerajaan. Contoh. Lapar nasi, makan nasi. Lama-lama kau jatuh hati kat nasi, kau itikad nasi, tak ada nasi, habislah aku. Engkau pula sakit kena makan ubat. Makan ubat, bergantung pada ubat, tak ada ubat matilah aku. Tambah pula ubat tak makan, ni punca tak makan ubat lah ni. Nampak? Akidah kita dah tiun habis. Tukar habis pergi ke makhluk. Tak kenal kita la ilaha illallah ni. Sampaikan akidah kita ke makhluk. Apa saja kita buat sampai tak ada langsung perasaan Allah Ta'ala. Tu kalau bahasa tu, kalau saya sebut tadi, itu yang sebenarnya komunis dah kita ni. Tak ada langsung perasaan bertuhan. Perasaan bertuhan ni pula bila? 24 jam kena rasa bertuhan. Saya daripada Pegelang Ulu boleh sampai, siapa pergi sampai? Allah pergi sampai. Alat naiklah kereta, naik basikal kalau tak sampai pada adatnya. Tapi kalau ada orang tengok kita kayuh basikal, itu orang tanya, Ustaz selalu naik kereta, ni naik basikal buat ke mana? Kata tak, kereta rosak contoh. Nak ke mana? Nak ke Gerik. Pukul berapa lah contohnya? 5.30 lah ni. Sampai ke? Sampai tak sampai pun awak ikhtiar je. Tak apa Ustaz, basikal parking dulu, naik saya tolong hantar. Boleh jadi tak? No. Bila kita ada akidah gitu, kita kalau mustahil sampai. Mustahil adat. Tapi boleh tak Allah Ta'ala nak pergi sampai sebenarnya? Ni iman kita yang ni bab-bab macam ni cukup nipis. Nipis sana. Bukan nipis. Boleh kata sampai tak ada langsung. Sampai kita ni selagi tak ada sebab, seolah-olah tak ada apa-apa, memang tak jadilah. Sakit misalnya, tak ada ubat macam mana? Mampu aku ubat tak ada. Tuan-tuan tak kena vaksin misalnya, betul apa? Penyakit keliling, cikunya lah, polio lah contoh, macam mana? Oh lama, aku tak kena vaksin, mampu aku. Tak betul akidah kau. Bukanlah maksudnya meninggalkan sebab. Yang tu pun kena faham elok, nak syarah tu. Yang ni lah perjalanan macam mana nak bagi betul perjalanan syariat yang betul-betul dalam agama Allah Ta'ala, dan perjalanan batin. Dua-dua kena betul. Batin aja betul, syariat tak betul, out. Zindik namanya. Zahir betul, batin tak betul, tak ada langsung akidah Allah Ta'ala, fasik namanya. Sikrap boleh jadi kufur, boleh jadi syirik. Na'udzubillah. Yang ni yang kita terus nak mengaji. Bila kita mengaji, kita akan faham, rupanya banyak kena belajar ni. Dan pula tak pernah belajar pun. Tengok lagi kita sebut pasal nak bicara ni mengenai 4 intibarat. 4, kalau saya terjemah tu dengan bahasanya pandangan, 4 angles yang kita nak faham Allah ni. Dia tak hajat pada satu, kita berhajat Allah Ta'ala, kita berhajat sudut mana. Ada 4 angles yang kita kena faham keberhajatan kita ke Allah Ta'ala. Tu yang senarai yang ada tu. Hajat dari sudut mana? Zat, sifat, af'al, asar. Ejaan tu kalau agak muskil, tengok jadual bawah tu ada tulisan dengan tulisan Arab tu. Yang tu tulisan Melayu. Baik, cuba kita kenal sikit apa dia zat, apa dia sifat, apa dia af'al, apa dia asar. Yang ni yang saya kata tadi, kalau kita tak bisa dengar rasa macam susah je. Tak lagi tuan-tuan dengar, faham dah. Faham rupanya. Baik, zat. Dari segi definisi, zat ni macam ni: tempat rujuk apabila disebut sesuatu nama ataupun sifat. Arab dia marji'u asma' wa sifat. Setengah kitab dia bagi definisi zat ni
ma qama binafsi, sesuatu yang dia berdiri sendiri, yang benda lain akan berdiri kat dia, tu zat. Atau ambil definisi yang ada tu, tempat rujuk apabila disebut sesuatu nama atau sifat. Jadi kita belajar ni, pelajaran bahasa sikit sebenarnya. Saya nak bawa dalam konteks bahasa Melayu, bahasa Inggeris, mana yang munasabah tuan-tuan boleh follow lah. Pasal kita sebut tu, dia punya wording tu Arabic sikit. Kalau saya terus ke atas Arabic tu lagi, tuan-tuan tumpur pula kan. Saya menyambilkan dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa Melayu, kod-kod lah boleh hadam. Dah boleh hadam, insyaAllah. Boleh. Itu yang tak faham, tanya lagi. Kalau agak-agak saya syok seorang, potong. Tanya lagi betul. Bagi faham betul-betul apa yang kita nak bicara, zat, sifat, af'al, asar ni. Saya nak sebut bahasa Melayu dulu. Kita belajar bahasa Malaysia. Kalimah dalam bahasa Malaysia ni, dia ada kata nama, betul? Ada kata kerja, betul? Ada sendi kata. Ada perkataan lain tak? 3 je lah. Kata nama, kata kerja, sendi kata. Contoh sendi kata, dalam, pada, di sisi. Kalau saya kata dalam, tunjuk dalam, tunjuk dalam. Dalam mana boleh tunjuk? Dalam ni dia iktibar kan? Luar tu tunjuk luar apa? Akan dia kena ada sesuatu untuk memahamkan luar, atas, bawah. Yang ni sendi kata, saya sebut mudah-mudah itulah. Dah ada kata kerja. Kata kerja perbuatan kan. Kita kata berlari. Apa sebenarnya berlari ni? Berlari ni sebenarnya hal ataupun iktibari, pergerakan macam ni daripada zat sesuatu. Action macam ni berlari, action macam ni berjalan, macam ni big walk, ni small walk, bih tu. Ni rokok, ni duduk, ni tidur, ni menentang, ni baring. Boleh ada perbuatan ni pasal apa? Pasal dia penamaan tu ada disebabkan adanya diri sesuatu tu dan ada tingkah laku dengan ragam tertentu, cara pergerakan tertentu. Dengan sebab tu nama perbuatan tu diberi kepada dia. Duduk macam ni meninggung, macam ni bersila, macam ni bersimpuh, macam ni tawarruk, macam ni iftiras. Kan ada itu kan. Apa sebenarnya ni? Sebenarnya ni adalah penamaan perbuatan disebabkan hal yang ada pada zat sesuatu. Okey, saya baru cerita sendi nama perbuatan. Okey, bila nama pula misalnya, nama ni nama dia ada nama am, nama khas. Dan bila sebut nama ni, nak saya sebut masjid, nama tak? Dia mesti ada zat yang akan dirujuk. Mana masjid? Ni? Kursi, mana kursi? Tunjuk sikit dengan isyarat mata. Mulut pun boleh. Ni kursi. Meja. Sebut je nama, dia akan ada zat yang akan dirujuk. Meja boleh tak macam ni? Meja? Bodoh namanya. Tak tahu nak rujuk kat mana. Boleh faham kot kan? Bodoh tu saya punya bahasa, minta maaf lah bahasa-bahasa saya kan. Memang bodoh kan? Lantai mana lantai? Dinding? Itu apa? Shilling. Pandai. Jadi tuan-tuan tahulah nak rujuk mana. Jangan shilling mana shilling? Shilling. Itu wang shilling. Itu lain, duit shilling. Shilling maksudnya roof, atas, bumbung, atap. Contoh kan? Setiap nama dia mesti zat akan dirujuk. Kipas. Rujuk kipas. Tunjuk dengan mata sikit. Mikrofon. Boleh faham kan? Jadi zat ni setiap nama mesti ada zat yang akan dirujuk. Lepas tu nak bahas nama zat maksud apa? La ilaha illallah. Tiada lah bersifat ilah melainkan Allah. Allah ni apa? Nama. Allah ni nama. Bila ada nama, mesti ada tuan punya nama. Istilah Arab, setiap nama isim dia mesti ada musamma. Nama mesti ada tuan punya nama. Boleh? Nama tu baik nama am, nama khas ataupun nama jawatan. Imam, mana imam? Tuan kat tangan?
Cuba rujuk tengok, tunjuk dengan mata, imam mana? Bilal mana? Pengurusi mana? Datang satu hari, tak datang tu tak datang. Tu lain hal. Tapi ada tak tempat rujuk mana? Ada tak? Tok Siap mana? Kan ada zat yang akan dirujuk. PM mana PM? PM lah Perdana Menteri. Ada tempat kita akan refer tu. Jadi setiap nama mesti ada tempat rujuk. Satu, la ilaha illallah. Allah ni bukan nama semata-mata tau. Dia bukan fantasi tau. Sabit zat dia. Pada Allah Ta'ala sabit zat. Makhluk pun setiap nama pada makhluk sabit zat. Kita sebut Nabi Adam, ada zat dia tak? Ada? Jadi zat yang akan dirujuk ke mana tu? Itulah zat yang kita sebut nama tu. Sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad mana? Bukan Muhammad yang tak sembahyang tu. Bukan Muhammad mencuri. Bukan Muhammad pakai seluar pendek. Bukan Muhammad mamak, bukan. Ni Muhammad Quraisy, Arab. Muhammad bin Abdullah. Kan ada zat yang akan dirujuk. Kalau agak-agak dia punya bahasa tu terlalu umum, bila kita sebut nama dengan ciri dia nanti, tu akan ada sifat. Dia akan mendetailkan zat mana yang akan dirujuk dengan pastinya. Jadi setiap nama mesti ada zat akan dirujuk. Jadi zat ni apa? Tempat rujuk setiap nama apabila disebut. Apa-apa saja nama, kita sebut yang nama. Satu, setiap apa keliling kita semua ada nama. Skru apa, semua ada nama. Stand, tripod, semua ada nama. Kita kot tak pandai nak bubuh nama satu-satu. Wayar, kabel, semua ada nama. Tuan-tuan pergi masuk kereta, buka enjin, semua ada nama. Tuan-tuan pergi kedai nak sebut apa ni? Semua ada nama. Nama mesti ada rujuk, tempat dia rujuk ni. Itu nama. Begitu juga sifat. Kita sebut sifat misalnya, boleh melihat. Kita ambil bahasa mudah itu, mendengar. Atas nama sifat tu lah kan, ada kuasa, ada kederat, ada kehendak, boleh mendengar, boleh melihat, boleh bercakap. Saya sebut contoh sifat itu. Atas sifat yang kita selalu sebut, sifat pandai. Ada orang cerdik, ada kurang cerdik. Dia ni bijak, dia ni pintar, dia ni bestari. Kita sebut sifat baik-baik lah, yang buruk tak payah sebut lah. Jadi bila ada sifat, mesti ada apa? Mesti siapa yang bersifat gitu. Ada kaki kencing tak? Ada sifat kaki kencing tuan-tuan. Bukan nama saja, bukan sifat saja, tapi ada kepada siapa yang akan dirujuk. Mesti ada. Jadi setiap sifat, setiap nama mesti ada siapa yang kita refer tu. Boleh? Itu zat. Cuma ke makhluk, zat makhluk macam mana kita bicara lepas. Zat makhluk ni jirim, jisim, jauhar, molekul, zarah. Ada benda yang tak bernyawa, ada tumbuhan, ada haiwan, ada juzuk, ada anggota. Ni kita dah bisa bicara dulu bab alam, bab makhluk. Nak bahas tu pelajaran lain lah pula, ngaji lain lah tu. Hatta makhluk kita sebut macam mana? Makhluk. Roh pun makhluk. Biar roh nama. Tapi mesti ada tak zat dia, ain dia, diri, roh tu ada tak? Ada. Ada bab yang kita tak boleh nak hurai pun walaupun makhluk. Roh cuba hurai tak? Jin, tentang jin main mengaji ni. Ingat jin tak main mengaji ke? Kena bagus jin lagi main mengaji, orang tak main mengaji. Ada tak jin ni? Jin nama mesti rujuk pada jin. Jin macam mana? Dia bukan kita. Dia asal keturunan daripada api. Syarah tu panjang, tapi nak sebut ada tak tempat rujuk dia? Jin macam ni, manusia macam ni, orang Islam macam ni, beriman macam ni, orang kafir macam ni. Jadi setiap nama, setiap sifat mesti ada zat yang akan dirujuk. Jadi Allah, kalau kita sebut Allah wujud, qidam, baqa, ni atas sebut sifat mukhalafah ahli hawa rizqan bi nafsi. Siapa tu? Mesti ada zat yang akan dirujuk. Dan zat tu nama dia apa? Allah. Bila sebut Allah, nama. Bila sebut nama dia apa? Mesti ada diri Tuhan punya nama tu. Yang itulah istilahnya dia panggil zat. Satu Allah, sabit zat dia. Sabit zat dia. Saya nak fahamkan nanti dulu. Jadi angle pertama yang kita nak faham, berhajat kita ke Allah Ta'ala ialah bab zat. Bab zat. Rasa saya nak sekali lalu tengok. Boleh tak ikut? Zat. Atas kita bicara Allah ni ilah, Allah wani, Allah tak hajat pada sesuatu, kita makhluk, kita sentiasa berhajat ke Allah Ta'ala. Pertama sekali hajat apa? Kita hajat pada zat dia. Kenapa kita hajat pada zat dia? Zat dia saja yang hakiki wujud, sedia wujud, kekal wujud.
Tak pernah berubah wujud dia. Yang wujud dia tak hajat pada apa-apa. Kita, zat kita macam mana? Zat kita bukan wujud. Kita zat yang diwujudkan. Zat kita baharu. Zat kita binasa. Zat kita berubah. Satu bila berubah perlu bermacam-macam untuk coverage perubahan kita. Macam ni, sakit macam ni, sihat macam ni, miskin macam ni, kaya macam ni, senang macam ni, bodoh macam ni, pandai macam ni, kan? Macam-macam hal. Siang macam ni, malam macam ni, hujan macam ni, kemarau macam ni, banjir macam ni. Macam-macam hal yang ada kat kita. Pasal apa? Pasal kita berhajat pada bermacam-macam zat. Tapi zat yang sebenarnya kita berhajat ialah zat Allah. Pasal apa? Pasal zat makhluk tetap macam mana hebat macam mana pun, makhluk ialah makhluk. Atas sebut ulama, kita sebut terus berakidah, zat makhluk yang paling hebat. Tuan-tuan cuba jawab nak mana? Makhluk ni, makhluk mana zat dia paling hebat sekali? Bagi soalan tu kot baru nak mikir kan. Kalau tak dengar sebelah pihak kan. Zat makhluk yang paling hebat sekali, makhluk mana? Zat mana? Tak boleh jawab. Duit. Duit kita kena cetak dia. Tak boleh dalam dompet, tuan-tuan, hilang. Duit kena dakwat paling hebat sekali. Siapa? Betul. Zat makhluk paling hebat sekali ialah zat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan macam tu pun kita tak kerti jawab, tengok tu. Simple punya soalan kalau ikut tu. Yang tu pun kita tak kerti. Untuk kalau tuan-tuan tak jawab Nabi Muhammad, nak jawab siapa lagi? Mahathir, George Bush, setan, iblis, Allah lah. Memang kena pun. Kalau tak, kalau kita tak kasih Nabi Muhammad, kita kasih apa? Kita kasih pada lain daripada Nabi Muhammad. Duit pun kita akan kasih lebih daripada Nabi Muhammad. Haru ke tak haru kasih duit daripada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ni harta, batang tubuh kita, diri kita, harta kita, nyawa kita. Nabi Muhammad ialah yang paling kita kasih. Dan Nabi Muhammad tak ada macam mana? Apa perjuangan Nabi Muhammad, kita mesti kasih pada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang paling kita kasih. Kalau kita kasih lain mana tu, maksudnya kita tak betul lah syahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tersentak kita tuan-tuan mengaji tu. Baru mengaji namanya. Kalau tak tuan-tuan steam je, relax. Dah bukan saya tujuan nak entak-entak pun, tapi memang sepatutnya kita kena mengaji, kena betulkan apa yang kita rasa macam kita dah betul. Itu yang kalau orang faham mengaji ni, dia takkan cukup pengajian tuan-tuan. Nak mengaji lagi, nak mengaji lagi. Sentiasa dalam keadaan sama ada aliman atau muta'aliman. Nak mengajar ataupun nak mengaji. Saya duk mengajar ni pun, saya mengaji lagi. Saya duk mengajar ni pun, saya mengaji lagi. Bukan saya dah mengajar ni, saya tak mengaji dah. Ada mengaji lagi. Kena katok lagi tuan-tuan. Katok tu apa? Masih lagi dalam proses tarbiyah, asuhan guru. Masih ada guru yang asuh saya. Saya nama manusia ni ada lupa, ada lalai. Kita duduk majlis tu, best. Jadi asas saya nak sebut setiap nama ataupun sifat mesti ada zat yang akan dirujuk. Atas saya nak sebut ni zat makhluk. Saya tak payah syarah pasal zat makhluk macam-macam. Ada nama emas, perak, sebut pergi dengan masa itu tak. Molekul zarah pun nak sebut tu lagi macam-macam lah. Ada tumbuhan, ada haiwan, hatta ada jin, ada malaikat, ada insan. Semua ni makhluk belaka, ada zat dia. Semua zat makhluk dia akan ada rupa, ada bentuk. Macam mana kita belajar dulu, tak ada tengok apa, tak ada tanya lain, mengaji lain. Dia akan ada sifat-sifat dia, ciri dia dan sebagainya. Allah zat dia tak mampu kita nak bicara, tapi sabit zat dia. Dan zat dia kita belajar dah prinsip kawasan ni. Zat dia tak mampu kita nak fikir ke dia. Allah macam mana? Apa terlintas dalam fikiran kita, subhanallah. Mustahil Allah macam tu. Terfikir, terlintas macam ni ke Allah, subhanallah. Wajib tanzihan, bersihan. Sama ada terbayang rupa, cahaya, bentuk, objek, molekul, bayangan, hayalan. Sekalipun istilahnya waham je, bukan yakin. Macam ni tak. Mai lintasan macam tu je, hayalan, fata morgana apa seumpama bahasa itu. Ada je subhanallah, subhanallah. Di situ guna subhanallah tu. Tanzihkan perkara yang tak sepatutnya kepada zat Allah Ta'ala.
Pasal apa? Zat dia tak hajat pada sesuatu, dan zat dia tak ada siapa yang boleh mengetahui hakikat zat dia melainkan dia. Bahkan para ulama kita syarah, jangan kata nak tahu zat Allah, zat roh kita pun kita tak boleh nak kenal zat roh kita. Betul? Atas syarahan ulama tafsir daripada ayat Quran ni, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Roh ni urusan Tuhan aku, maksudnya urusan Allah Taala. Apa maksudnya? Kita tak akan boleh bahas hakikat roh. Roh ni apa? Roh ni duduk di mana? Roh ni buat daripada bahan apa? Tak boleh bahas. Roh ni rupa ke mana? Atau masyhur sebut ulama, tak ada keupayaan kita nak bahas roh dalam konteks ni. Kalau roh pun tak boleh nak bahas, macam mana nak bahas Allah Ta'ala? Memang tak boleh. Atas zat, satu hal. Baik. Atas fokus kita nak faham apa? Zat Allah, dia memang tak hajat pada satu, bahkan dialah yang menjadikan satu. Makhluk, zat makhluk memang tak boleh ada sendiri. Semua makhluk, atas nama makhluk, semua makhluk, zat dia berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan zat makhluk. Apa saja keadaan makhluk, siapa bagi jadi? Allah. Dengan tentunya Allah yang bagi jadi. Jadi kena sedar, zat kita Allah bagi jadi. Siapa bagi jadi jantung kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita? Waktu Allah Ta'ala bagi sempurna. Kalau tengok zat aja pun, mata, tangan, kaki, tengok anggota yang Allah Ta'ala bagi kat kita, Masya Allah. Alladhi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Panjang nak tafsir satu-satu, tapi cukup dengan yang sebut itu. Allah Ta'ala bagi kita dengan kejadian yang sangat sempurna. Bahkan kalau nak tengok nilai lah, kita beranak-beranak daripada perut ibu, ada mata tak? Berapa harga mata kita? Berapa harga hidung kita? Itu bukan cerita roh lagi dah, baru cerita anggota ya. Yang dia orang duk pas tolak lari budak-budak jual organ-organ tu, kes tu lah. Mahal tak orang tak nak bagi? Beranak-beranak tu berapa nilai dia? Tak ada harga nak bubuh tuan. Pasal apa tu? Allah yang bagi jadi zat kita. Mak bapak kita tak campur tangan sikit pun nak jadikan zat kita. Jadi kena faham, kita sangat berhajat pada zat Allah Ta'ala. Yang asal zat kita ni makdum, kita asal zat kita tak ada. Allah memang asal qadim, zat dia ada, wajib ada, sedia ada, tentu ada, pasti ada, mustahil tiada. Kita ni asal tak ada. Nah, kita tak ada, macam mana boleh ada? Kena sedar Allah lah yang bagi ada kita. Kita ni sama ada zat kita ni aku, zat kita ni apa saja nama makhluk ni, semua zat makhluk ni tak akan sunyi daripada berhajat ke zat Allah Ta'ala. Berhajat sudut mana? Allah lah bagi jadi makhluk ni, baru makhluk boleh ada. Satu, kalau ikut kaedah ilmu tauhid ulama kita doa ajar, kalau kita faham makhluk ni semua berhajat pada Allah Ta'ala, tengok je kita ni, sedar je kita, ya Allah aku berhajat dengan engkau, ya Allah aku hidup, aku berhajat dengan engkau. Yang hidup cuma hidup ni atas nama hidup dia sifat. Engkau yang bagi jadi aku manusia, engkau yang bagi ada aku, engkau yang bagi langit bumi, anak isteri, langit bumi, bulan bintang, bumi, tanah, apa semua yang ada ni. Tak ada siapa pun yang boleh mengadakan dia daripada tak ada tu kepada ada, melainkan Allah saja, tanpa campur tangan daripada sesiapa. Wahdahu la syarikalah. Mesti clear akidah ni. Ni baru buat zat, belum selesai lagi, baru satu. Tu pun baru very light knowledge, very light, belum detail lagi kan. Detail dengan istilah-istilah ulama kita sebut, Masya Allah. Lagi faham kita, lagi kenal kita ke Allah Ta'ala, lagi akan rasa berhajat kita ke Allah Ta'ala. Kalau very light knowledge ni, duduk mengaji okey, angguk lagi kepala, keluar lagi habis kosong. Belum selesai lagi, baru knowledge, very light knowledge pun sangat nipis ni. Macam mana pun tak tahu langsung pun masalah juga. Orang tu apa nak buat? Kena berterusan, kena ada follow up, semua mengaji, berguru. Dan macam mana latihan untuk supaya benar-benar hati ni, batin ni boleh betul-betul faham makna la ilaha illallah tu. Dia bukan hanya menanam tebu di bibir mulut, bukan hanya apa nak sebut, hanya mengata tapi tak dikota. Kata-kata tu naklah dikota. Apa dia? Allah ilah aku berhajat dengan engkau Allah Ta'ala. Tengok air je, kita hajat ke air ke hajat ke Allah? Hajat ke Allah, pasal Allah yang jadi ke air. Kalau Allah tak jadi ke air, mana kita nak jumpa air? Satu, kalau air musim kemarau apa, siapa yang boleh sampai air kat kita? Allah saja. Kau buatlah pembenihan hujan apa, kalau tak jadi hujan, tak jadi hujan dah. Sebab boleh ikhtiar, tapi siapa bagi kita datang hujan? Allah. Kita pula
Masalah dia macam mana? Buat pembenahan hujan macam ni. Hujan datang. Yeay. Kita berjaya. Letak kau. Tu nama komunis tu. Pasal apa komunis? Tak ada langsung hati tawajuh ke Allah Ta'ala. Tak ada langsung pahaman bertuhan. Tak ada langsung realize ke Allah Ta'ala. Komunis tu. Pasal apa? Duk rasa berdaya atas zat sendiri. Kadang-kadang bunyi Islamik sikit. Ni berkat usaha kita. Berkat usaha kita. Dah. Allah bagi. Bukan berkat usaha kita. Saya bukan nak menafi berkat-berkat tu, tapi nak ajar atas prinsip tauhid. Dia tak ada apa perantara-perantara lah. Tup, direct Allah Ta'ala. Atas sabab, usaha sabab, buat sabab. Satu sekali lalu zat. Baik. Yang kedua, sifat. Setiap zat dia mesti ada sifat. Sifat ni apa? Ciri-ciri yang menjelaskan zat. Itu dia panggil sifat. Ni meja. Okay. Ni nama dia meja. Meja, ni tempat rujuk dia. Pasal apa panggil meja? Pasal dia tempat letak barang, kawankan dia dengan kerusi. Orang panggil meja. Meja apa ni? Ni meja mengajar. Meja makan. Meja solik. Kan ada nama meja masing-masing tak? Tapi nak panggil meja macam mana? Yang ni meja. Yang ni tak panggil meja lah weh. Pasal apa? Apa yang menghuraikan zat tu, huraian dia huraian lah nak kata apa lagi, memberikan definisi, tarif, supaya kita boleh rujuk pada yang tepat. Sifat. Kalau saya kata kipas, rujuk kipas siling. Oh, ada siling. Tu ada. Kipas tu kipas dinding, bukan siling. Oh, kipas siling tak ada kita. Oh, sini tak ada kipas raksasa, tak ada. Memang tak ada kan? Pasal kipas tu tak ada. Kipas dinding ada. Oh, kipas lantai pun tak ada. Tak ada kipas lantai. Depan tu pun tak ada. Saja saya nak sebut kipas. Jadi kipas apa? Kipas. Dan sebut kipas, apa sifat? Kipas ni alat untuk menghasilkan angin. Kipas. Itulah menghuraikan kipas. Aircon ada kipas tak? Ada. Tapi pasal apa panggil aircon? Dia bukan saja menghasilkan angin, tapi mendinginkan suhu. Tu panggil aircon. Kipas tak panggil aircon pasal dia hanya angin semata-mata. Tapi bila aircon mesti ada angin. Dan bukan saja angin, tapi dingin. Gua panggil aircon. Lepas tu proses nak nama aircon apa? Kalau tak dia panggil cooler, tak panggil aircon. Kan sifatlah menghuraikan zat. Ni meja apa? Meja jati. Siapa? Buat kayu jati. Kalau iyalah kayu jati, tak betul lah. Meja apa? Meja plastik, meja makan. Kan ada ciri nak menghuraikan dia. Ada ciri itu datang bahan apa, kegunaan untuk apa, macam-macam pencirian yang akan disebut untuk menghuraikan setiap zat. Macam kita panggil manusia pasal apa? Pasal kita daripada Nabi Adam, daripada tanah, kan macam tu kan. Pasal apa lagi? Pasal ada sifat pelupa. Memang cepat lupa pun. Tak lagi dengar-dengar mengaji, keluar habis lupa. Sajalah sebut itu dah. Memang pelupa banyak kita ni. Jadi apa yang menghuraikan kepada zat tu, itulah atau umumnya sifat. Jadi kalau saya sebut tu contoh nak fahamkan sifatnya. Ke Allah pun ada sifat. Dan pastikan boleh beza sifat dengan zat. Nak saya sebut kat tuan-tuan, orang boleh beza. Lihat dengan mata. Mata apa? Mata zat ke sifat? Tuan-tuan pun tak tahu. Ya Allah, tidur ke apa ni? Baru ke berapa weh? Awal lagi. Mata zat ke sifat? Zat. Dia bukan saja zat, tapi juzuk zat keseluruhan kita. Dia anggota. Bila anggota zat, betul. Lihat sifat. Melihat, kadang-kadang kita guna makna kerja kan. Melihat, memperlihatkan, tu kan. Dia akan jadi makna perbuatan. Tapi umum lihat sifat. Mata zat. Tangan kuat sifat. Satu Wahabi sewel bab ni. Wahabi pula. Sini ya. Satu Wahabi bukan faham bab zat sifat. Dia kata beriman dengan ayat
Asma' wa sifat. Tak mana dia faham sifat Allah Ta'ala. Dia bukan bicara macam kita, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam, wujud, qidam, baqa', mukhalafah, lil hawadis. Tak mana ayat sifat. Allah ada muka, Allah atas arash, Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada tangan kanan. Ni Wahabi punya ajaran. Tak betul. Dia kata itulah ayat sifat. Tanya dia lalu, tangan ni sifat ke zat? Dia faham tak faham? Boleh saya sebut syarah tu panjang tu, tapi di sinilah kegelinciran Wahabi ini baru kita akan faham. Ngaji awal-awal pun Wahabi gelincir lah. Memang tak duduk kelain dengan Wahabi lah. Memang Wahabi gelincir bukan sikit-sikit kan, gila punya. Bahkan bahasa pun bodoh, dia tak faham zat dan sifat. Bagi dia mata adalah sifat. Mata bukan sifat. Ni ayat sifat, bukan ayat sifat tu. Di atas makna dia, makna zat dan makna juzuk. Yang itulah ulama istilahkan dia sebagai ayat mutasyabihat. Wahabi kalau dia faham ayat sifat, dia kata Allah ada mata lah. Pasal dia memahamkan ayat tu ayat sifat. Dan dia kata makna dia hakiki, bukan makna majazi. Mata lah, tangan lah. Duduk atas arah, duduk lah. Ada atas arah, ada lah. Dia atas arah, tapi arah tu tak ada. Dia atas arah, tapi dia bukan ada. Dia atas arah, tapi dia bukan ada atas arah, tapi dia ada arah. Pelik-pelik punya fahaman ni Wahabi. Dan maksudnya dia nak bawa juga fahaman dia salah tu. Bila kita tanya ni, nyata kantoi. Boh pergi bahasa kantoi ni pasal apa? Pasal definisi tak kena zat dengan sifat. Ya. Yang tu memang ada detail dia lah. Kalau sebut misalnya wayabqa wajhu, sebut muka, mesti bukan muka dengan makna zat, dengan makna juzuk, bukan. Pasal Allah zat dia tak boleh nak dihurai je. Kalau sebut muka maksudnya kita telah menghuraikan zat dia ada muka. Nampak? Tangan, maksudnya zat dia ada tangan. Mata, zat dia ada mata. Kena salah faham tu. Sekalipun dia kata mata yang layak pun orang salah. Kalau dah kata ada mata yang layak orang salah, mestilah bukan mata, mestilah bukan tangan, mestilah bukan muka. Satu ulama kita, tutup guru kita, tambah belah Nusantara ni, dia syarahkan macam mana? Maksud muka tu bukan muka, dia ada makna muka yang layak. Jadi dia barulah makna sifat. Kalau makna muka yang layak, baru makna sifat. Dan huraian tu nanti tak membawa kepada salah faham dalam menghuraikan zat Allah Ta'ala. Maksudnya zat Allah Ta'ala mana boleh hurai? Dan apa mana boleh terbayang hayalan apa kalau dia kata ada tangan-tangan yang layak. Tetap kepala otak dia set tangan. Walaupun tangan yang layak, dah tangan, ada muka, ada kanan, ada mata, macam mana takkan tak bercantum Allah satu. Dia tu jangan fikir. Macam mana boleh tak nak fikir engkau yang bagi huraian macam tu? Satu kaedah yang betul macam mana? Muka, ada makna muka yang layak. Makna muka yang layak, bukan muka, bukan makna juzuk, bukan makna zat. Tangan, bukan bukan tangan yang layak, ada makna tangan yang layak. Makna tangan. Kalau makna tangan okey tak? Kalau saya tulis ni tak dibenarkan masuk melainkan kaki tangan, mesti ada makna kaki tangan yang layak. Bukan kaki tangan yang layak lah boleh masuk. Kaki tangan yang layak, ambil tangan, ambil kaki, masuk. Tangan badan tak boleh masuk. Bodoh fahamnya tu. Bahasa Melayu pun dah gagal lah. Masa tu saya bahas ni pun dari sudut bahasa ni, nak faham zat, sifat, af'al, asar. Macam ni pun dah gagal lah Wahabi. Lepas tu ada mufti-mufti yang pahaman-pahaman macam ni, dia cabar ni. Siapa tak suka Wahabi? Siapa tak suka Wahabi? Maksudnya dia rasa dia Wahabi lah tu kan. Tak faham surah. Ya tak boleh tu. Saya sebut tu saya baran lagi. Ni pun dah naik baran sikit ni. Jadi sifat ni apa? Ciri-ciri yang menjelaskan zat. Satu, kita bahas Allah Ta'ala yang atas disiplin ulama ahli sunnah wal jamaah tanpa ada khilaf seorang pun di kalangan ulama. Tak mana? Wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, semua sifat. Wahabi faham macam mana? Muka, tangan. Dia tak bahas kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam.
Bahkan dia memprovokkan pahaman macam ni, belajar macam ni. Dia kata falsafah Yunani lah, guna hukum akal lah, apa-apa. Tampar sekali. Apa tahu? Padahal apa yang dibahas tu dah sabit dengan Quran, dengan nas pun ada, dengan nakli dan akli. Panjang tu kalau saya nak sebut, tambah sebut kelai-kelai itu panjang. Bagi faham kita punya topik tu. Apa dia? Nak faham sifat. Lepas tu atas kita bahas sifat, sebut apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, tu bahas kita. Dan atas kita sebut, nak sebut gini, tu 7 sifat ma'ani. Atas kita sebut ringkas 13 ni belajar faham betul-betul, cukup dah untuk kenal siapa Allah Ta'ala dengan sifat dan ciri dia. Tak ada tertinggal. Ulama dah buat formulasi kan. Tak ada tertinggal satu pun kaedah nak mengenal Allah Ta'ala. Tak tertinggal satu pun. Ingat saya sebut, tak tertinggal sikit pun. Kita nak bahas apa? Walaupun kita tak belajar asma wa husna yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Dzul Jalali wal Ikram. Nak bahas tu pun dia mesti dasar dia 13 tu. Mengikut kaedah bahasa. Jadi 20 atas kaedah pun masuk autoriti. Tergelincir je tu. Itu yang jadi keluar daripada pahaman di sunnah wal jamaah tu. Pasal dia tak ada prinsip dan dasar untuk memahamkan apa yang dikatakan sifat dan mana yang bukan sifat tu. Nah, apatah lagi yang saya sebut tadi, mereka telah mensalah definisikan muka dikatanya sifat. Tak betul. Muka bukan sifat, tangan bukan sifat, mata bukan sifat, kanan kiri bukan sifat. Bukan sifat. Jadi asal nak sebut, kita nak faham sifat. Jadi asal nak faham sifat atas definisi, ciri-ciri yang menjelaskan zat. Kalau yang ni, siapa panggil mikrofon? Dia alat untuk membesarkan suara. Itu ciri besar dia. Dan dia mesti ada, orang kata apa, ciri dia yang paling utama yang menyebabkan kita boleh kenal. Dengan sebut sifat ni, zat tu akan dirujuk kepada dia. Kalau saya sebut, misal contoh mudah lah, kucing. Macam mana kucing? Kucing nama, mesti ada binatang yang akan dirujuk. Kita pun kenal lah. Cuba sebut sifat kucing sikit. Haiwan atau mamalia. Kan kita sebut ciri-ciri itu dah. Lagi berkaki 4, kambing pun masuk, lembu pun masuk. Nak kena sebut satu pencirian yang dia akan mengeluarkan apa sepatutnya terkeluar, dan jangan nanti dia punya definisi terlalu sempit sehingga tak masuk kucing dalam tu. Misalnya kucing, mamalia, binatang mamalia berkaki 4, makan friskies. Tak, kalau makan ikan goreng bukan kucing lah. Tak kena. Mamalia, haiwan, mamalia, karnivor kan, nasi pun dia makan. Bukan karnivor lah. Sikit. Untuk nak ciri apa? Mengiau. Paling senang. Ada tak binatang selain daripada kucing yang mengiau? Tak ada. Bubuh dengan bunyi. Binatang, mamalia, mengiau. Siap. Binatang mengiau. Cukup. Satu kita sebut ni apa ni? Nak ajar anak kita pun, kita ajar apa? Ajar dengan sifat. Apa tu? Ngiau. Siap. Cukup. Padahal ngiau bunyi dia. Patutnya apa? Tu bukan ngiau, tu kucing. Ngiau tu bunyi dia. Sepatutnya macam tu. Kita ajar tu sepatutnya macam tu. Tapi kita ajar apa? Ngiau dek, adik, ngiau. Jadi apa tu? Ciri dia yang memang ni dia tak akan jadi kesamaran dengan benda lain. Adik, bek. Apa dia? Binatang mengembek, kambing. Boleh bangun saya sebut apa dah? Binatang melenguh tak? Lembu panggil apa? Panggil apa tu? Menggebor. Buh je. Kebau, binatang menguak. Kan masing-masing dia ada nama istilah. Pasal apa? Kebau macam mana? Anak kebau dia bunyi kuak. Macam mana? Tuan-tuan tak biasa dengar? Kebau. Kampung kat Lengguang ada satu kampung nama Kuak. Tu bunyi kebau lah tu. Kalau kuek itu itik. Apa saya nak sebut ni? Sifat. Haiwan, tumbuhan, yang tu yang menyebabkan dia ada nama spesies dan nama jenis. Itu ngaji sains lah sikit kan. Pasal apa yang ni panggil tongkat ali? Pasal apa yang ni panggil kembung? Pasal apa yang ni panggil seri pagi?
Pasal apa yang ni panggil lidah buaya? Pasal apa? Oi, nama dia mesti ada nama. Nama ada rojok dia, zat dia, dan ada sifat dia. Apa yang membezakan ciri-ciri ni? Kenapa ni? Yang ni dipanggil pokok batang kayu, yang ni dipanggil pokok herba, yang ni dipanggil pokok menjala, yang ni pokok apa? Oi, semua ada definisi dan tarif. Halus tuan-tuan nak belajar ilmu tu. Pergi ngaji ilmu biologi ada. Ilmu biologi ada ilmu tu kan. Nak tahu nama spesies, nama jenis. Ni apa? Nak berbual nama kelapa sawit, nama spesies dia apa? Nama jenis dia apa? Gini. Kucing, rimau, kucing hutan. Kenapa nama macam ni? Nama spesies apa? Nama jenis apa? Kena ngaji tu. Nak cerita apa semua tu? Sifat. Makhluk atas makhluk. Macam mana makhluk, tuan-tuan? Banyak ilmu dia kena belajar. Nak kenal Allah Ta'ala senang aja sebenarnya. Sifat dia besar dia, wujud. Dia ada. Kita asal tak ada. Senang je nak kenal. Tu bila ada ni, Allah yang bagi ada. Allah bagi ada aku. Senang je. Boleh hadir lah ni tak? Allah bagi ada aku. Alhamdulillah. Siap. Kenal lah Tuhan. Cuma walaupun sebut sampel, ada orang dia tak faham. Yang tu yang saya kata kena mengaji khas. Macam mana nak berguru untuk guru, istilahnya pegang tangan kita, pimpin jalan kita betul-betul. Macam mana kita boleh jatuh hati ke orang Ta'ala. Dan tak ada jatuh hati ke makhluk tuan. Makhluk ni kalau jatuh hati pun atas jalan sabak. Contoh misalnya postman hantar surat kat kita. Terima kasih postman. Okey, cukup dekat tu ya. Tapi kita terima surat tu, hati kita jatuh pada siapa yang hantar, yang melalui postman tu. Prinsip dia macam tu, sepi dia tu. Kita tak boleh macam tu. Kita postman tu jadi macam hak tu lah tukang bagi. Tanam pokok, pokok ni bagus sungguh pokok ni. Kalau tak ada pokok ni tak tahulah apa jadi kat aku. Tu jadi komunis tu. Tak ada realize langsung kat orang Ta'ala. Maksudnya pokok ialah pokok. Siapa jadi pokok ni berbuah apa dan sebagainya? Siapa? La ilaha illallah. Alhamdulillah. Kita nak sampai tahap tu tuan-tuan. Gangguan dia terlalu banyak. Tuan-tuan, bukan sikit tuan-tuan. Dengar saya kamu. Terlalu banyak. Inilah gangguan ilmu tauhid. Yang inilah menggagalkan tauhid kita dengan Allah Ta'ala. Baik, sekali lalu rasanya saya dah hurai sifat itu. Apa dia? Sifat. Tu yang kalau nisbah kita akan belajar panjang nanti, sifat atau kita belajar nak kenal Allah Ta'ala tu yang kita belajar dengan atas nama sifat 20 ataupun 13. Ada detail dia, tu ngaji lain. Pasal kita tak boleh nak kenal Allah Ta'ala melainkan kena kenal sifat. Kalau Wahabi dia tak ajar sifat. Dia nama je ayat sifat, tapi dia ajar zat. Allah ada muka yang layak. Ada tangan yang layak. Dia ajar apa? Dia ajar muka, dia ajar tangan, dia ajar mata, dia ajar tangan kanan. Dia ajar. Tuan-tuan ambil dia dengar. Tuan boleh dengar. Nampak murni sikit. Muka yang layak. Bunyi pintu sikit lah. Muka yang layak. Tapi masih muka. Tutup guru kita tak ajar macam tu. Atau kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah kita, dia tak guna bahasa gitu. Kita apa? Mustahil muka. Dia mesti ada makna muka yang layak. Sikit je tuan-tuan beza dia. Makna muka, dia mesti muka dengan bukan makna juzuk. Muka bukan makna zat. Muka dengan bukan makna juzuk. Dia ada makna muka. Makna muka baru betul. Bukan muka yang layak. Bukan. Makna muka yang layak. Dengar elok. Tergelincir sikit je. Tuan-tuan sebut macam ayat bahasa Malaysia macam ni. Dia goreng pisang ke dia pisang goreng? Ya. Tuan-tuan pun tak tahu nak beza goreng pisang dengan pisang goreng. Tumpah lah tu. Ada orang yang tu tak boleh beza kan. Nak tulis apa? Pisang goreng kan tulis goreng pisang. Buat banner tu, goreng pisang ke pisang goreng? Nak buat banner pisang goreng. Dia goreng pisang. Pasal goreng tu dengan mana perbuatan. Pisang goreng ni nama pisang yang digoreng. Yang tu pun tuan-tuan tak dulu mengaji bahasa Malaysia lah. Tuan-tuan tak ngaji tafsir lah. Nak ngaji tafsir, konon nak ngaji hadis bahasa Malaysia, tak lulus apa tuan-tuan. Wahabi tak lulus bahasa Malaysia sebenarnya. Iya tuan-tuan. Apa maksud saya nak tak kata macam ni, Wahabi tak lulus bahasa Malaysia? Pasal dia tak faham apa konteks bahasa Arab daripada Quran dan hadis tu. Untuk dipaham macam mana kau nak bawa fahaman dalam Quran dan hadis tu, nak translatekan dia ke dalam bahasa Malaysia. Engkau tak kerti, dia hanya boleh translation only. Satu Wahabi ni kata-kata dia
Marilah balik pada Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah. Dia bukan balik pada Quran dan Sunnah sebenarnya. Retorik aja, bohong je tu. Dia bukan balik pada Quran dan Sunnah. Kalau balik pada Quran dan Sunnah, mesti balik pada realiti maksud Al-Quran dan Sunnah. Dia balik pada Quran Sunnah. Quran Sunnah tu apa dia? Balik pada terjemahan Al-Quran dan Sunnah. Ini terjemahnya. Dia bukan selesaikan semua Al-Quran dan hadis yang ada, nak bahas dalam bab tu, selesaikan. Mestilah kembali pada apa maksud Al-Quran dan Sunnah. Tak. Dia bukan macam tu. Dia balik pada Quran dan Sunnah, hanya tengok terjemah. Satu dia tengok terjemah aja. Apa huraian? Tak, dia tak ambil huraian. Kelailah lagu mana. Dia Wahabi tegar kan. Tetap tegar dia atas Wahabi dia. Itu saya sebut dalam bentuk tu sikit. Yang kata sepatutnya di atas kaedahnya macam mana nak faham dalam konteks bahasa Arab, betul? Macam mana nak apply kan dalam bahasa Melayu. Di sinilah kegagalan Wahabi. Walaupun dia boleh baca teks tu, kitab tu betul, ulama sebut betul, tapi bila dia hurai ke bahasa Melayu, salah. Tak dengar elok-elok saya sebut tu. Memang teks dalam Arab tu betul, tapi bila dia hurai ke dalam bahasa Melayu, salah. Pasal apa? Pasal dia hanya terjemah. Dia tak membawa pada apa maksud. Sikit saya nak sebut tentang terjemah saja dengan huraian. Kita tengok dalam bahasa Melayu dulu. Kalau saya kata dia tangan panjang, untuk huraian macam mana? Ni tangan dia lebih, tangan dia macam Arumugam pun dia. Jadi keeper Malaysia. Jadi bola jauh pun dia boleh tangkap. Itu Arumugam. Itu ke? Bukan. Tangan panjang tu dengan makna sifat mencuri. Itu bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, rajulun tawilul yadi. Terjemahnya memang lelaki ini tangan panjang. Apa maksud? Kalau tuan-tuan hurai dengan bahasa Melayu, sesat. Orang Arab kalau tangan panjang bukan makna mencuri. Tangan panjang dengan makna pemurah. Kalau tuan-tuan kata dia ni tangan panjang dengan bahasa Arab, tuan-tuan dia tangan panjang, jahat rupanya dia ni. Ulama ni tangan panjang. Tuan-tuan bawa dengan makna tangan panjang yang layak. Tangan panjang yang layak makna mencuri lah. Dia bukan tangan panjang yang layak. Makna tangan panjang yang layak kalau bahasa Melayu, dalam konteks bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, dalam konteks bahasa Arab. Sepatutnya tak payah sebut terjemah tu, tak apa. Sebut apa? Dia ni pemurah. Orang Melayu sebut tangan panjang dari sudut dia cepat mengambil. Tangan panjang. Orang Arab disebut tangan panjang dari sudut jauh pun dia akan hulur. Panjang. Bagi hulur. Pemurah. Cara memahamkan bahasa lain. Arab lah ada cara dia, Melayu ada cara dia. Satu, bila tak faham konteks Arab dengan bahasa Melayu, macam mana nak apply kan dia. Itu yang balik pada Quran Sunnah. Dia bukan balik pada maksud Al-Quran dan Sunnah, tapi dia hanya balik pada terjemahan Al-Quran dan Sunnah. Ini masalah. Yang ni duk kelahi. Dan kelahi dia bukan sikit-sikit kan. Kelahi tak habis-habis. Selagi dia menegakkan benang basah dia dengan pakai makna terjemah tu je, dia haru. Dia kalau betul-betul dia murni nak balik pada ajaran yang betul, kenapa dia degil sangat nak faham dengan benda-benda yang salah tu? Kalau saya sebut itulah. Baik, saya baru sebut sifat sekali lalu. Lagi nak fahamkan sifat tu. Dalam konteks tauhid kita ni, saya nak sebut begini ringkas. Apa dia? Sifat ni Allah, sifat dia sempurna. Makhluk, atas nama makhluk tak ada yang sempurna. Katalah misalnya hidup, Allah lah hidup. Allah lah ada sifat hidup. Kita, kalau Allah hidup, kita hidup, itu yang kita tak rasa kita fakir ke Allah Ta'ala. Memang tak rasa fakir. Allah hidup cara Allah, aku hidup cara aku. Tak rasa fakir. Satu ulama urai macam ni, Allah hidup, kita mayat. Yang sempurna Allah je. Allah je hidup, makhluk semua mati asal. Macam mana bab zat, Allah saja ada, makhluk asal tak ada. Ni ada, Allah lagi ada. Silap. Makhluk hidup, silap. Allah hidup, makhluk mati. Ni boleh hidup, Allah bagi kita hidup. Baru rasa fakir tak? Allah Ta'ala bagi hidup. Siapa bagi hidup kita sebenarnya? Makanan, oksigen, minuman, obat. Allah, baru tauhid. Baru rasa fakir ke Allah Ta'ala. Makan sekalipun, Allah bagi hidup aku, bukan makanan. Baru betul perjalanan la ilaha illallah kita. Walaupun sesimpel itu, bolehlah kenal Allah Ta'ala sebenarnya. 2. 3. Af'al, perbuatan. Perbuatan ni
Perbuatan tu terjemah, apa dia perbuatan? Sesuatu yang menzahirkan sifat. Perbuatan ni adalah penzahiran sifat. Apa nak penzahiran sifat? Kalau tuan-tuan tengok budak-budak duk berlari tu, kan ada perbuatan berlari tak? Dia bukan hirau orang mengajak ke masjid ke apa, dia kan peduli. Bila ada perbuatan macam tu, tuan-tuan faham apa sifat dia? Apa? Tak ada akal. Perbuatan menhuraikan sifat seseorang. Sembah tokong, apa? Perbuatan ni nampak sembah tokong, macam bodoh. Senang je, simple lah. Kufur. Perbuatan tu akan menzahirkan sifat. Tengok dia ni pendiam, sentiasa nampak macam tafakur. Siapa tu? Rupanya dia mufakir, alim, arif dengan Allah. Dia ni mulut becok, tuan-tuan. Apa? Bila tengok ada perbuatan yang macam ni, biasanya dia akan menzahirkan apa sifat yang ada. Tengok tidur je, apa faham? Dia tak ada aktiviti. Dia tak tahu matlamat hidup, apa tanggungjawab. Dia tak tahu. Kalau dia letih, dia tak sihat, dia tidur je, tu lain hal. Ini sihat tak sihat pun tidur je, tak ada kerja pun lain, tidur. Dia tak tahu matlamat hidup, dia tak tahu apa tugasan. Semayang pun sampai kena kejut. Kejut pun langit runtuh pun tak bangun. Alah. Tepuk dinding ni, bangun. Dia tak ada iman ke? Ayat macam tu kasar sikit lah, nak sebut apa? Af'al ni dia menzahirkan sifat. Macam tu pun nak urai panjang, nak saya buat. Misal makhluk ni jadi makhluk pasal Allah yang buat, betul tak? Nak menunjukkan sifat apa kat Allah Ta'ala? Pemurahnya dia, kuasanya dia, kehendaknya dia, alimnya dia. Semut pun berapa spesies kan? Nyamuk pun kita tak larat kira. Ikan Allah pula tu keperluan dia, kapasiti. Setiap kumpulan tu, rimau apa ekor, gajah apa ekor, kancil apa ekor, semut apa ekor, anak-anak apa ekor. Kalau dia punya populasi tu tak betul, pening dia. Siapa yang menentukan yang ni mati, yang ni hidup? Siapa? La ilaha illallah. Apa faham kita dengan af'al dia ni? Allamul ghuyub. Apa dia? Fa'alun lima yurid. Tuan-tuan, alimul ghaibi wa syahadah. Macam mana? Wa huwal alimul hakim. Wa huwa ahkamul hakimin. Pasal apa boleh faham? Pasal perbuatan tu menzahirkan segala sifat-sifat kesempurnaan dia yang tak terkata, tuan-tuan. Apa kesempurnaan dia? Dia boleh jadikan siang malam kita tak perasan peralihan siang malam. Cantik. Dia tak macam kita pasang Swiss. Malam siang ni sampai kita lupa pengurusan dia. Kita buka Swiss, tap, tak ada api, Swiss ni rosak ni. Terus faham. Tengok siang matahari. Dia tak rasa Allah siang kita. Nampak? Ni halangan-halangan yang kita terpesona dengan sabab-musabab ni, menenggelamkan kita boleh hadir hati ke Allah Ta'ala. Yang tu kena ngaji lain. Ilmu ni sangat asas sangat. Baik, sekali lalu saya sebut perbuatan. Cuma nak sebut kita perbuatan ni yang boleh buat sebenarnya perbuatan siapa? Allah. Kita, dengar saya sebut, zat kita boleh Allah Ta'ala bagi jadi, sifat kita boleh bagi jadi, perbuatan boleh kita punya perbuatan sendiri. Subhanallah. Kita takkan boleh buat apa-apa melainkan Allah yang bagi daya upaya kat kita baru kita boleh buat. Ni akidah la ilaha illallah kita. Angles yang ketiga nak faham tauhid, ba'fa'al. Keempat, asar. Asar ni apa? Natijah ataupun hasil perbuatan. Ni natijah daripada carpenter. Betul? Ni hasil kerja engineer. Contoh kan. Betul? Handset ni hasil kerja, kan kita tahu kan siapa yang akan bertugas. Maksudnya apa yang kita tengok keliling ni, kita akan dapat natijah daripada sesuatu perbuatan, dan perbuatan tu datang daripada siapa dan apa sifat dia. Boleh? Faham? Itulah dipanggil asar. Kapet ni tengok, macam mana boleh ada corak? Tuan nak susun dia macam mana, nak buat kilang daripada material apa, macam mana boleh jadi gebu, macam mana boleh terpacak, macam mana
nak buat dia punya dasar dia daripada guni ke apa. Tuan-tuan bukan senang buat nak tengok. Kita nak buat material bulu kapet pun daripada apa-apa. Tak kerti kita tuan-tuan. Banyak ilmu nak mengenai mengaji tu. Bila tengok ni natijah dia, kita akan faham apa perbuatan dia macam mana. Hebat tak? Sifat dia macam mana. Mesti ada zat batang tubuh daripada siapa yang datang buat tu. Ini saya sebut dalam konteks makhluk. Okay? Itu makhluk. Siap. Maksudnya kat makhluk pun ada istilah asar. Ke Allah Ta'ala. Semua makhluk ni adalah asar Allah Ta'ala. Semut tu natijah daripada Allah buat semut. Okay? Canggih hak semut. Pinggang lamping kan, tapi dia angkat benda berat tak patah. Saja saya buat ayat kelakar itu. Kenapa gajah dia belalai dan badan dia bergedut-gedut, duduk di kawasan savana sana, telinga dia yang besar, ada banyak kapilari darah. Apa fungsi? Semua menunjukkan kebijaksanaan Allah Ta'ala, menunjukkan perbuatannya, sifat dia dan siapa dia. Zirapah, kenapa? Kaki dia panjang, tengkuk dia panjang, kepala panjang. Macam apa? Tengok dia makan apa. Rimau, singa, tuan nak sebut urai banyak sangat. Besar tengok kita sudah. Kenapa hidung ni, lubang hidung bawah, cuba hidung naik atas. Hujan je nak buat payung kita. Saja buat lawak itu. Kenapa mata ni tak macam mata ayam, belah sini satu, belah sini satu? Kenapa dua di sini? Ataupun sini satu kan boleh nampak 360 darjah. Tak ada toleh-toleh kepala. Tengok macam tu kan. Kenapa dia berdua? Ada macam-macam hikmah tu, menunjukkan kebijaksanaan dia. Dan kenapa pula tak semua mata di depan? Semua tu ada isyarat. Kalau saya ngaji, saya nak sebut mudah. Isyarat mata depan dua ni kan, biasanya dia makhluk pemangsa. Kita tangkap ayam sebelah lembu. Makhluk duduk dua ni pemangsa. Makhluk duduk tepi biasanya mangsa. Selalunya. Tuan-tuan nak tengok makhluk bahaya tak bahaya, tengok mata. Tuan-tuan suluh malam, tengok mata dua depan. Jagalah, tak rimau, serigala, singa, mesti. Kalau tuan-tuan tengok mata belah ni, nampak sebelah ada mata. Betul dikali nampak sebelah ni pula. Jangan risau. Kijang, pelanduk, apa? Semua ada. Pasal apa? Bila mangsa, dia perlu dua mata depan. Pasal apa? Pasal dia dua mata depan ni, kalau istilah saya dia panggil ada stereoskopik kan? Apa stereo? Mono kan? Kita tak boleh menentukan jarak dengan tepat. Dua boleh menentukan jarak dengan tepat. Tanya tuan-tuan try satu benda. Ni saya nak sebut tengok. Itulah saya buat bucu satu. Kalau saya pakai dua mata, saya boleh dengan senangnya menyentuh bucu tersebut, ujung tu tepat tuan-tuan, sekali je. Susah kan? Tuan-tuan try tengok saja. Susah. Dua mata baru boleh menentukan jarak dengan tepat. Kalau kena pun nasib. Pasal apa? Pasal dah boleh agak sini. Kalau dua dengan yakin, yang confident, tak kena. Nak cerita apa? Hasil perbuatan siapa ni? Allah. Dia buat, sifat dia macam mana? Masya Allah. Nak rujuk ke Allah Ta'ala. Itu pun panjang nak sebut. Jadi hari ni, malam ni pelajaran kita baru kenal 4 perkara ni lah. Huraian dia nanti ke depan tu, walaupun sekali lalu saya ada sebut, kita akan tengok nanti dengan jadual tu, kita nak ambil faham macam mana. Dah ada satu ayat simbolik depan tu, Nabi Adam waktu dalam syurga, apa benda tu lebih menaik ke apa, nanti kita belajar. Kenapa ada ayat tu, sentence tu dalam saya menjemput paper tu, kenapa ada macam tu, nak cerita apa ni? Supaya kita faham la ilaha illallah tu nak nafi apa, isbat apa, supaya kita faham dengan empat angles ni, zat, sifat, afal, asar ni, semua nanti kita akan bawa tauhid ke Allah Ta'ala dan rujuk ke Allah Ta'ala belaka. Kunci dia macam mana? Kita fakir. Saya nak sebut macam ni dengan ringkas bagi ujung ni. Fakir ke Allah Ta'ala sudut mana? Fakir sudut zat, fakir sudut sifat, fakir sudut afal, fakir sudut asar. Kita sentiasa fakir dalam empat angles. Dan fakir ke siapa? Fakir ke zat Allah, fakir ke sifat Allah,
Fakir ke af'al Allah, fakir pada asar Allah. Macam mana nak faham? Coming soon, next year, next month. Okey. Itu dulu. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.